persilakan Yang Berhormat Pulai untuk membahaskan usul ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang Bertua, saya juga mengucapkan terima kasih di atas peluang yang diberikan untuk membahas titah Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong yang saya kira adalah penting untuk kita melihat beberapa isu yang saya rasa perlu kita bekalkan kepada generasi akan datang bahawa wibawa Parlimen dan negara ini mesti dipertahankan. Tuan-tuan dan Pertua, saya memulakan bicara pada petang ini tentang konsep rule of law yang mesti kita ambil sebagai suatu topik yang tidak boleh kita pandang daripada politik semata-mata, tetapi by convention, dengan izin, dengan kita merujuk kepada beberapa peristiwa penting dalam sejarah Parlimen yang saya rasa Datuk Yang Dipertua sebagai speaker pada hari ini maklum dengan rujukan eskime yang dianggap kitab kepada Parlimen yang Commonwealth Parliament dengan izin atau kepada mana-mana convention yang berlaku dalam dunia Commonwealth. Rule of law sangat penting. Kalau saya berbicara pada petang ini untuk menyentuh tentang tata cara pemilihan, prosedur ataupun apa jua tindak tanduk Parlimen, saya tidak berniat untuk menyentuh peribadi. Bukan isu peribadi speaker itu yang ingin saya lonjakkan, tetapi cara dan tata cara yang mesti kita perkukuhkan dengan semangat rule of law. Kerana apa yang berlaku pada Parlimen pada hari ini bukan hanya dibaca oleh generasi pada hari ini, tetapi ia bakal ditulis, disemak, malah jangan lupa para sarjana yang menulis tesis mereka sama ada Masters atau PhD akan merujuk kepada apa yang berlaku dalam Parlimen kita pada hari ini. Oleh itu, siapa pun yang duduk di kursi speaker, siapa pun yang duduk sebagai pemimpin negara yang bergelar Perdana Menteri, harus ingat, di belah mana pun kita berada pada hari ini, rule of law adalah tunggak kepada kekuatan kita. Saya kesal, Datuk Yang Dipertua, kalau ada akhbar seperti The Guardian yang melaporkan tentang palace coup. Saya tidak gembira sebagai ahli Parlimen dalam negara ini, sebagai rakyat Malaysia, saya tidak gembira dengan apa yang dilaporkan. Tetapi, we must remember dengan izin, don't open the floodgate. Jangan kita izinkan serangan berlaku kepada negara kita akibat kecuaian kita ataupun kealpaan kita dalam kita membuat satu keputusan. Oleh itu, saya tidak kira sama Datuk Speaker yang duduk di kerusi itu, sebelum ini Tan Sri Arif, dan saya pernah merasakan bagaimana gembiranya di bawah kepimpinan seperti speaker-speaker yang lalu, Pendekar Amin Mulia, seperti Tun Zahir, yang banyak bagi saya kita belajar daripada apa yang mereka telah tinggalkan sebagai legasi pada hari ini. Maka, perlembagaan persekutuan yang kita hanya berhujah tentang kedudukannya yang tinggi, mesti dibaca dengan peraturan mesyuarat. Mesti dibaca bersekali dengan akta-akta yang mendukung perlembagaan itu. Perlembagaan tidak boleh berdiri sendiri tanpa ada sesuatu yang mendukung. Perlembagaan negara pun yang kita anggap tertinggi telah berlaku lebih kurang 400 lebih pindaan sejak merdeka. Oleh itu adalah tidak salah bagi mana-mana ahli Parlimen yang berdiri dalam Dewan ini, sama ada di Dewan Rakyat ataupun di Dewan Negara, untuk menyuarakan pandangan mereka yang konstruktif, yang beyond politik kadang-kadang. Tapi yang penting kita mesti memastikan rule of law itu berlaku. Apa salahnya diberikan masa untuk kami juga
memberikan nama sebagai calon. Itu tidak salah. Kami faham setiap mana kerajaan yang berubah mesti mahu speakernya sendiri. Itu saya faham. Dan ini berlaku dalam mana-mana negara Commonwealth yang mengamalkan demokrasi. Cuma tata cara itu mestilah diperbetulkan pada perhitungan dan perkiraan saya. Kalau diundi, menang Datuk Speaker, ya, kita harus hormat kepada kerusi itu kerana ia sebahagian daripada Parlimen. Maka oleh itu saya rasa perkara ini harus menjadikan kita kepada satu perhatian yang mendalam bagaimana rule of law itu mesti kita pertahankan. Dalam kes ini Datuk Speaker, saya merujuk pada satu prosedur ataupun satu convention yang telah menjadi amalan di negara India yang dianggap sebagai sebuah negara pengamal demokrasi yang ulung. Dalam kes Perdana Menteri Indira Gandhi yang bertindak mahu meminda Perlembagaan India bagi memberikan imuniti terhadap semua prosiding jenayah. Ini pandangan Indira Gandhi pada waktu itu. Sebagai Perdana Menteri, sebagai Presiden, sebagai pemimpin negara, saya faham masing-masing ada visi dan misi untuk mereka bawa ataupun mereka ingin Parlimen ataupun mereka ingin negara menterjemahkan hasrat atau visi politik mereka. Ini berlaku di India, bagaimana kes Kasavananda Varanati versus the State of Kerala dalam Supreme Court of India yang telah menjadi satu rujukan kepada pengamal undang-undang ataupun penggemar demokrasi, pemerhati-pemerhati politik bahawa Supreme Court menolak apa yang telah dilakukan oleh Indira Gandhi. Maka dengan itu, bagi saya, dengan hanya berhujah, kita ada perlembagaan, tetapi kita harus juga melihat dari segi prosedur yang berlaku. Kalau saya masih mendengar hujah daripada menteri yang menjaga undang-undang, ini adalah kita merujuk pada perlembagaan ya, tentang kalau perlembagaan mengizinkan kita untuk expression of freedom of expression, ya, kebebasan bersuara, saya tidak boleh. Contohnya kalau rakan saya sedang berdiri untuk berucap, saya juga nak berucap atas nama, oh ini kebebasan bersuara. Tidak boleh. Undang-undang itu harus didukung dengan peraturan. Kita pernah melalui Akta Polis, Akta Keselamatan Dalam Negeri yang pernah kita berlangsung berbahas panjang puluhan tahun di dalam Parlimen ini. Suatu waktu dulu semua orang mengatakan, kalau pembangkang yang mengatakan undang-undang ini zalim, maka berlakulah satu perbahasan yang panjang. Tapi tugas ahli Parlimen yang mendukung rule of law tetap konsisten. Dan akhirnya pada tahun 2007, 2008 dan 2009, perbahasan yang panjang dalam Parlimen ini, akhirnya pihak kerajaan juga pada waktu itu mengambil tindakan memansuhkan Akta Polis, memansuhkan ISA. Oleh itu, kita belajar daripada semua sejarah ini bahawa kita jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Yang akhirnya, time will tell. The truth will prevail. Yang kita rasa penting untuk negara ini diselamatkan. Dan pada hari ini, alhamdulillah, sama ada komitmen itu di pihak pembangkang pada waktu itu, atau pihak kerajaan, tidak ada lagi anak-anak Malaysia, warga negara Malaysia yang dizalimi oleh akta-akta yang kita anggap draconian pada waktu itu, yang akhirnya kerajaan Barisan Nasional pada waktu itu juga bersetuju untuk memansuhkan akta-akta yang zalim itu. Itu sebagai contoh, Datuk Speaker, bagaimana kita harus berperanan di dalam kita melangsungkan perjuangan ini. Kemudian saya ingin untuk memastikan bahawa reform Parlimen ini harus diteruskan. Ya. Apa yang Tan Sri Ariff telah buat ya, tentang MQT, itu telah saya rasa menjadi satu budaya baru sejak 2008, sejak kami mengambil alih atas nama Kerajaan Pakatan Harapan. Speaker pada waktu itu di atas pandangan-pandangan yang telah diberikan oleh ahli Parlimen, NGO, tokoh-tokoh politik telah memberikan pandangan, maka MQT pada hari ini menjadi sebahagian daripada
suara parlimen, budaya parlimen. Saya harap speaker yang baru akan terus mempromosikan ataupun melangsungkan hasrat untuk melihat satu hari esok ada pula Prime Minister question time. Itu yang kita mahu melihat. Kalau kita ingin mengambil Westminster House of Commons dalam setiap hari Rabu, melihat Perdana Menteri dan Ketua Pembangkang berdebat tentang isu-isu negara, saya harap dalam masa yang singkat juga speaker akan mengambil suatu peranan untuk menjadikan Prime Minister question time itu menjadi suatu keyakinan. Dan saya rasa apa yang telah dibawa ataupun dikemukakan oleh speaker yang lalu itu akan menjadi satu legasi yang kita dukung bersama, dan inilah penting untuk parlimen kita bergerak maju pada masa akan datang. Saya juga terus menyuarakan hasrat yang telah lama tidak kesampaian Datuk Speaker, iaitulah speaker juga harus menjadi juara dalam kita mengembalikan sebahagian besar the very fundamental right dalam Akta Suruhanjaya Parlimen. Status serang undang-undang telah dihantar ke Peguam Negara untuk disemak dan akan diberentangkan dalam Dewan Rakyat. Adakah ini akan menjadi suatu kenyataan? Parlimen harus diberikan suatu hak dan kebebasan mutlak yang berpandukan kepada rule of law. Dan saya harap apa yang menjadi impian kita semua, Akta Suruhanjaya Parlimen ini akan menjadi satu kenyataan, dan ini akan menjadi satu lagi legasi yang bakal kita tinggalkan. Satu lagi, Datuk Speaker lah tentang... Yang Ahmad. Ya. Kau sedang. Ya. Datuk Speaker, terima kasih. Terima kasih Yang Ahmad daripada Pulai. Yang Ahmad boleh bersetuju dengan saya bahawa dalam kita nak mewujudkan kembali Suruhanjaya Parlimen, Akta Parlimen ini, untuk memberikan kuasa kepada Datuk Yang di-Pertua Speaker kita ni untuk menentukan dari segi kepegawaian di peringkat Parlimen ini, supaya tidak berlaku seperti mana berlaku ke atas pemecatan kepada setiausaha Dewan Rakyat yang hanya baru dilantik, baru diangkat menjadi speaker selepas daripada Datuk Rosmi bersara. Tiba-tiba bila ada isu yang dipolitikkan oleh kepentingan politik dalam politik semasa pada waktu itu, mungkin disebabkan kerana usul tidak percaya yang dibawa oleh Langkawi, lalu akhirnya yang menjadi mangsa ialah pegawai, iaitu setiausaha Dewan Rakyat, iaitu saudara Ridwan Rahman, yang akhirnya dia asal daripada setiausaha Dewan Negara tetapi diturunkan menjadi hanya setiausaha bahagian. Saya tidak persoalkan setiausaha Dewan Rakyat yang telah pun diangkat sekarang ni, tetapi prosedur ini samalah seperti mana persoalan prosedur pelantikan Speaker Dewan Rakyat. Boleh bersetuju? Ya, terima kasih Pokok Sena. Ya, saya dalam on that score dengan izin, itulah dikatakan tadi Parlimen mesti diberikan suatu kebebasan. Campur tangan politik yang melampau. Saya gunakan istilah itu, campur tangan politik yang melampau ke atas institusi ini sangat bahaya dan sangat mencemarkan parlimen kita. Biar ada Suruhanjaya, ada jawatan kuasa yang membicarakan kalau sekiranya ada report ataupun ada pemberitahuan salah laku ataupun kesalahan-kesalahan yang akan menentukan pegawai yang berkhidmat dalam parlimen ini. Pokok Sena, saya rasa itu penting dan ini saya harap dapat direkodkan sebagai ia tidak berlaku lagi pada masa akan datang. Tidak kira siapa. Macam Datuk Rosmi sebelum ini, sebelum saya juga berkhidmat dengan kawan-kawan yang lain dahulu pun mereka telah menjalankan tugas dengan begitu baik sekali. Datuk Speaker, yang kedua isu saya yang ingin saya sampaikan adalah, boleh masa ekstra sikit ya, tentang saya mencadangkan supaya Menteri Agama lain sikit kali ini. Beliau adalah daripada Mufti, ya, menjadi Menteri Agama. Saya harap satu akta digubal, Akta Penyalahgunaan Agama. Datuk Speaker, rakan saya Barik Bunta masa kami kerajaan menjadi menteri, ya, menjadi Menteri Agama. Dan menteri yang sama juga bekas Mufti menjadi Menteri Agama. Bila dia mengulas tentang LGBT, sebagai contoh, Barik Bunta telah memberikan satu
suatu kenyataan kita kena dekati, berhikmah menghadapi golongan ini. Tetapi serangan yang beliau terima, inilah dia liberal, ini kalau mati besok masuk neraka, kubur besok berasap, dan dibacalah sekalian ayat-ayat Allah dan wahyu itu. Saya rasa, dan bila Menteri Agama memberikan suatu komen pendekatan yang sama ayatnya dengan Parib Bunta, tak salah. Itu yang saya maksudkan, tolong jangan gunakan ayat Allah dan hadis ini dengan sewenang-wenang. Kalau tidak setuju dengan kumpulan kita, ini besok liberal, ini besok mati, besok masuk neraka. Apa kata Aro? Kafir, mengkafir, dan isu itu semua. Jadi saya rasa harus dicermati. Pagi tadi, Kota Raja telah berucap tentang budaya takfiri yang menghancurkan dunia Islam. Kerana perbedaan mazhab, perbedaan ideologi, kita berbunuh sesama sendiri. Oleh itu saya harap Datuk Speaker, Mufti yang ada pada hari ini, yang dihormati statusnya, yang Parib Bunta juga dulu pernah di situ tetapi dimaki, dihamun, dikatakan liberal, tidak kuat iman dan seumpamanya, saya harap dapat membuat satu garis panduan yang jelas supaya tidak ada mana-mana yang bernama agamawan menggunakan ayat Allah dan hadis Nabi untuk mencela orang lain kalau tidak setuju dengan kumpulan mereka. Ini saya harap akan menjadi suatu watershed kepada bagaimana kita harus membawa Islam rahmatan lil alamin itu supaya negara Malaysia ini satu hari besok menjadi impian kita bersama adalah sebuah negara yang benar-benar mengamalkan Islam yang diajar dalam artikel yang sebenarnya, yang orang bukan Islam walaupun tidak menganut agama Islam tetapi rasa selamat dan bahagia hidup dalam sebuah negara yang bernama Malaysia. Inilah saya rasa, Datuk Speaker, rule of law, dan saya rasa ketepatan untuk kita menterjemahkan Islam yang betul, dan kita harus bertindak tegas kepada mana-mana yang bernama so-called agamawan yang menggunakan ayat yang sewenang-wenangnya yang akhirnya besok akan menumpahkan darah, memisahkan antara kita yang sangat bahaya kepada masa depan negara. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Pulai.